ketika masih ada kesempatan di atas muka bumi ini, perbanyakkan amal ibadah dan kerjakanlah perintah-perintah Allah yang fardu, seperti perintah sembahyang 5 waktu. Hilanglah akal manusia ketika itu kerana takut. Disuruh, dipanggil manusia itu ke tempat mizan tempat timbangan amal masing-masing, maka seolah-olah manusia ketika itu kehilangan akal fikiran kerana takutnya kepada Allah. Catatan amal berterbangan ketika dibentangkan di padang mahsyar. Subhanallah, berterbangan. Bayangkanlah tuan-tuan, manusia yang begitu ramai, beratus juta bilion, bahkan mungkin lebih di padang mahsyar itu. Maka berterbanganlah segala amal-amal, ya, buku-buku amal, semua ada amal kejahatan ataupun amal kebaikan kepada pemiliknya masing-masing, ya. Termasuk juga makhluk jin dan juga termasuk juga makhluk syaitan, ya, akan berkumpul di padang mahsyar yang luas. Jadi dalam keadaan panas, dalam keadaan berdiri, tak dapat duduk, dalam keadaan takut, tak bercakap, ya, tak bercakap langsung kerana ketakutan. Kerana ketika itu di padang mahsyar itu, kata ulama, manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibandingkan amal kita dengan amal para sahabat, kalau dibandingkan amal kita dengan amalan para sahabat, ibarat bumi dengan langit, ibarat bumi dengan langit, tuan-tuan. Kenapa? Sembahyang kita sahaja pun, para sahabat, semalas-malas sahabat beribadah sembahyang sehari semalam 300 rakaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana nasiru fil jannah, idza ana binaharin, hafatahu qibabud durri mujawwaf. Qultu, ma hadha ya Jibril? Qala, hadha al-kawsar alladhi a'taqa rabbuka, fa idza tinuhu aw tibuhu miskun azfa." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kami berjalan di syurga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah dari mutiara berongga. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah Al-Kausar yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Ternyata tanahnya atau bawanginya terbuat dari minyak miskun azfar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka dapatlah kita sama-sama bertemu di dalam siri-siri tazkirah di channel ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pada tazkirah kali ini maka adalah tazkirah siri akhir cerita padang mahsyar. Siri akhir cerita padang mahsyar yang kita telah ceritakan dalam siri-siri tazkirah sebelum ini, walaupun tidak sepenuhnya, dan banyak lagi cerita-cerita yang tak dapat kita ceritakan dalam tazkirah
yang lepas-lepas. Namun begitu, pada kali ini kita akan sambung lagi cerita padang mahsyar sedikit, kemudian berakhir dengan Haudun Nabi ataupun kolam Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi sekalian, setelah semua manusia dihitung amalnya di mizan, ditimbang amalnya di mizan, dan telah dibahagi-bahagikan kategori manusia itu kepada 4 bahagian seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, maka selesai dikira, mereka yang telah selesai dikira amal mereka telah selesai dihisap, maka mereka akan pergi ke satu tempat. Mereka manusia dan kitalah semua, termasuk saya yang bercakap ni, akan pergi ke satu tempat setelah selesai penghisapan, ya, iaitu tempat itu namanya Telaga Kausar ataupun Haudun Nabi. Haudun Nabi. Ada satu hadis, ya, kita bacakan, iaitu dalam hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kausar itu ialah sungai di dalam syurga, 2 tebingnya daripada emas, dan tempat air mengalir di atasnya ialah daripada permata dan yakut. Tanahnya terlebih harum daripada kasturi, dan airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada embun. Kemudian hadis ini juga menceritakan bahawa pada tempat penantian itu asalnya, pada tempat penantian kolam Nabi itu asalnya bersumber daripada Kausar, yang mana airnya dipindahkan daripada syurga supaya dapat diminum oleh sekalian orang mukmin yang berada pada tempat penantian mereka. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu hadis ini bersumber daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku melihat sebatang sungai yang mana kedua-dua tebingnya adalah kubah-kubah permata yang berlekuk. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, inilah Kausar yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu. Tiba-tiba aku dapati kelodak tanahnya harum semerbak seperti kasturi. Tuan-tuan para penonton yang dikasihi sekalian, setiap nabi nanti selesai penghisapan di padang mahsyar, ya, setiap nabi masing-masing ada telaga kausar masing-masing, ya. Setiap nabi ada telaga kausar masing-masing, ada telaga air masing-masing. Yang mana telaga yang paling besar adalah telaga nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana umat yang paling ramai adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam ada telaga. Nabi Musa alaihissalam ada telaga. Nabi Ibrahim alaihissalam ada telaga. Nabi Isa alaihissalam ada telaga. Dan nabi-nabi yang terdahulu semua ada telaga. Tetapi yang paling besar adalah telaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar. Seperti mana yang hadis disebut tadi, ya, seperti mana hadis yang kita sebut tadi, bahawa air telaga Kausar itu ia lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada kasturi, minyak kasturi, dan lebih manis daripada madu. Ya, telaga Kausar itu dia air, ya, airnya lebih putih daripada susu, ya, lebih wangi daripada haruman kasturi, lebih manis daripada madu, dan lebih sejuk daripada air embun. Subhanallah tuan-tuan, ya. Subhanallah. Beruntung orang yang dapat minum air telaga Kausar.
Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketika manusia di padang mahsyar, kita semua ini nanti berada dalam satu tempat yang panas, berhimpit-himpit, yang matahari pula seolah-olah sejengkal di atas kepala kita, hingga manusia berpeluh begitu banyak, bahkan menunggu penantian hisab selama 50,000 tahun itu, hingga dikatakan di dalam kitab memberitahu bahawa hingga kerana terlalu dahaga, terlalu haus, menyebabkan tekak-tekak ni berlubang. Subhanallah. Menyebabkan terlalu haus dan lapar itu menyebabkan perut-perut manusia itu berlubang. Subhanallah. Kerana di padang mahsyar tidak ada tempat makan dan minum, tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan air haudun Nabi ini ataupun telaga Kausar ini kepada manusia yang berada di padang mahsyar mengikut Nabi masing-masing. Ya. Kemudian telaga Kausar ni, kata ulama, disebut di dalam hadis juga, iaitu bentuknya 4 segi tepat. Bentuknya 4 segi tepat. Panjang dan lebarnya sama 4 segi. Jarak perjalanannya adalah 1 bulan perjalanan seekor unta. Jarak besarnya telaga Kausar ini adalah sebulan perjalanan seekor unta. Kerana Nabi pernah bersabda bahawa besarnya telaga Kausar itu jaraknya seperti daripada Ailah ke Sana'ah. Subhanallah. Jadi ulama telah mengiranya lebih kurang jaraknya lebih kurang 1,500 km. Ya. Panjang dan lebarnya sama, lebih kurang 1,500 km. Tuan-tuan, kalau kita kira bagaimana bentuk panjang 1,500 km itu, panjangkah tidak itu, tuan-tuan? Panjang, besar. Kalaulah kita nak kira 1,500 km ini, orang yang berjalan, contoh orang yang berjalan menaiki kenderaan lah, contoh daripada Johor, Johor Bahru hingga ke Perlis pun tidak sampai 1,500 km. Daripada Johor Bahru sampai ke Perlis tidak sampai 1,500 km. Subhanallah. Kemudian kelebihan air telaga Kausar ini, siapa-siapa yang dapat meminumnya nanti di padang mahsyar, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Orang yang meminum air telaga Kausar ini nanti di padang mahsyar, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Manusia yang meminum air telaga Kausar nanti di padang mahsyar, dia akan dahaga selama-lamanya, tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian air telaga Kausar itu pula ada cawan-cawannya ataupun ada bekas-bekas minumannya. Sabda Rasulullah, kata Rasulullah bahawa gelas-gelas ataupun cawan-cawan tempat untuk meminum air telaga Kausar itu sebanyak bintang di langit. Subhanallah. Sebanyak bintang di langit, tuan-tuan. Apakah sedikit bintang di langit? Banyak, tuan-tuan, tidak terhitung, tidak terkira. Bahkan ada seorang saintis barat yang ingin mengira bagaimana banyaknya jumlah bintang-bintang di langit, tidak terkira. Lebih triliun, lebih lagi. Terlalu banyak, maka begitulah cawan-cawan ataupun gelas-gelas ataupun bekas-bekas minuman yang Allah beri dan Allah simpan di atas telaga Kausar, Jadi bekas-bekas gayung-gayung ataupun cawan-cawan ataupun bekas-bekas minuman itu diletakkan di atas air telaga Kausar itu, untuk umat manusia masing-masing, mengikut Nabi masing-masing. Subhanallah, tuan-tuan. Beruntung, tuan-tuan, kerana seseorang yang meminum air telaga Kausar itu, dia akan merasa hilang dahaga. Sebab manusia telah begitu lama berada di padang mahsyar dalam keadaan panas, terik, penat, tak boleh duduk, dalam keadaan ketakutan,
Akhirnya setelah selesai dihisab, maka ketika itu berpergianlah mereka menuju ke Telaga Kausar mengikut Nabi masing-masing. Maka ketika mereka berada di Telaga Kausar, ketika manusia berada di Telaga Kausar, maka ketika itulah barulah manusia itu dapat senyum, dapat gembira setelah meminum air Telaga Kausar sambil berehat-rehat di situ, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Yang mana sebelum ini manusia di padang mahsyar sebelum dihisab itu dalam keadaan jangankan nak bercakap, nak berpaling pun tidak mampu kerana takut kepada Allah. Akhirnya setelah mereka berada di tepi Telaga Kausar dan setelah dibenarkan minum, ya, setelah mereka dibenarkan minum, maka barulah mereka gembira, ya, bahagia, dan hilanglah dahaga mereka selama-lamanya. Subhanallah. Andai katalah kita tuan-tuan bertemu dengan keluarga kita, alangkah bahagianya kita dapat meminum air Telaga Kausar. Bahkan air Telaga Kausar ini, kata ulama berdasarkan kitab dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai berbagai-bagai jenis warna, berbagai-bagai jenis perisa, ya, perisa buah-buahan dan macam-macam perisa lagi, ya, yang Allah bagi kepada manusia ketika itu. Maka apabila air itu diminum, maka air itu akan menjalar ke seluruh urat saraf badan manusia itu, masuk ke seluruh urat saraf badan kita ni, ya, maka hilanglah dahaga kita selama-lamanya. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi walaupun begitu tuan-tuan, apa yang membimbangkan kita adalah walaupun air Telaga Kausar ini Allah bagi anugerah, ya, Allah bagi hadiah kepada manusia yang berada di padang mahsyar setelah selesai dihisab itu, namun begitu, inilah yang menyedihkan kita, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Namun begitu, ada beberapa golongan yang Allah tidak benarkan meminum air Telaga Kausar, yang Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan minum air Telaga Kausar ini. Subhanallah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang lain mengenali umat Nabi. Tetapi ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi, maksudnya umat Nabi ini yang lahir di zaman Nabi lah, selepas Nabi hidup hingga wafat dan seterusnya sampai kita ni adalah umat Nabi. Tetapi ada umat Nabi dan ada golongan manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah larang meminum air Telaga Kausar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah pendahulu kalian menuju telaga. Siapa saja yang melewatinya pasti akan meminumnya, dan sesiapa meminumnya niscaya tidak akan haus selamanya. Nanti akan datang beberapa orang yang aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku, namun mereka terhalangi dari menemui diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya yang pertama adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murtad. Dahulunya dia Islam, tiba-tiba rusak akidahnya saat-saat akhir sebelum dia meninggal dunia, maka dia pun murtad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku lebih dahulu dibanding kalian sampai di telaga. Ditunjukkan kepadaku tentang telaga itu beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku bertanya kepada Tuhanku, ini adalah umatku, mengapa dijauhkan? Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang pertama, murtad, ataupun orang yang mengubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun orang yang tidak ikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua ini adalah orang asabiah, ya, orang yang berpuak-puak,
ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuak-puak, yang taksub, ya, dengan puak masing-masing, ya. Tetapi bukanlah maksudnya taksub dengan bangsa, bukan itu, ya. Bukanlah maksudnya contohlah orang Melayu tidak dibenarkan mencintai bangsa sendiri Melayu, tidak, bukan begitu. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah dianggap asabiah orang yang sayang kepada kaum bangsanya?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, tetapi asabiah ialah apabila seorang itu menolong bangsanya kepada kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya taksub ini, kata Nabi, bukan umatku, kata Nabi, yang mati kerana asabiah. Nabi tidak mengaku umatnya yang mati kerana asabiah. Mempertahankan asabiahnya, yaitu fanatik taksubnya pada ajarannya, ideologinya. Contoh pertubuhannya, umpamanya, kemudian berkelahi di situ, bergaduh di situ, hingga kan mereka membenarkan bangsa mereka yang membuat zalim. Mereka menolong bangsa mereka yang membuat zalim. Ini salah, ya, tidak dibenarkan. Maka orang yang asabiah ini, yang berpuak-puak ini, ya, yang menganggap puak mereka lebih baik daripada yang lain, maka ini pun dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kawasan air Telaga Kausar. Subhanallah, tuan-tuan. Yang ketiga manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilarang, ya, tidak dibenarkan meminum air Telaga Kausar itu adalah orang yang membenci sunnah Nabi. Orang yang membenci sunnah Nabi. Ini banyaklah di akhir zaman, ya. Membenci apa yang Nabi suruh buat, sunnah-sunnah Nabi, ya, tidak mau diikut, ya, bahkan dibencinya. Bahaya, tuan-tuan. Sebab itu janganlah kita membenci sunnah-sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi, apa dia? Yang paling ringan sekali, yang paling ringan, yang paling mudah, yaitu ketika makan hendaklah berdoa. Itu sunnah Nabi. Ketika waktu makan berdoa, sunnah Nabi. Sebelum makan basuh tangan, sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi juga makan duduk, ya, Nabi makan duduk. Nabi tidak makan berdiri. Itu pun sunnah Nabi. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, tapi janganlah kita membenci sunnah Nabi. Tidak ikut kerana tidak mampu, tapi jangan membenci. Kerana orang yang benci sunnah Nabi, nanti di padang mahsyar, dikala manusia yang dahaga sangat, yang memerlukan air untuk menghilangkan dahaga itu, maka ketika itu mereka terlepas peluang, walaupun mereka kelihatan dahaga sangat, ya, dahaga, dikatakan tekak mereka hingga berlubang, bibir mereka pecah, perut mereka berlubang kerana dahaga dan kelaparan yang sangat di padang mahsyar. Subhanallah. Yang keempat, orang yang saling meratap ketika ada kematian. Tegahan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asnatani fin nas huma bihim kufrut ta'nu fin nasab wan nihayatu 'alal mayit." Maksudnya, dua perkara pada manusia yang kedua-duanya adalah dari perbuatan orang kafir, mencelah keturunan seseorang dan meratap atas mayat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ataupun orang yang sambil suka menampar pipinya dan menguak bajunya ketika kematian keluarga yang tersayang, ya, ketika kematian keluarga yang tersayang, maka ini pun tidak dibenarkan meminum air Telaga Kausar. Tapi ini mungkin jaranglah kita nampak, ya, orang yang meratap, menangis, menangis sungguh-sungguh, bukan menangis yang biasa-biasa, yang menitiskan air mata itu tidak apa, kata Nabi, ya, tetapi ini meratap-ratap hingga mengoyak-ngoyak bajunya, ya, menampar-nampar pipinya, tidak menerima kematian keluarganya. Ini bahaya. Nabi pun tidak mengaku umat orang begini. Yang kelima, orang yang zalim.
zalimlah kepada manusia, zalim kepada binatang, ya, zalim kepada sesama makhluk. Juga orang yang membantu orang yang membantu orang yang zalim. Artinya orang zalim ini mesti ada pembantunya, ya. Pembantunya. Dia di kalangan orang-orang besar, orang raja-raja. Contohlah seperti zaman dahulu, kan? Zaman Nabi Musa ada Fir'aun zalim, ada pembantu Fir'aun zalim. Ada Namrud zaman Nabi Ibrahim zalim, ada pembantunya zalim. Dan di akhir zaman, di zaman kita ni pun ada juga orang yang zalim dan ada pengikut-pengikut yang zalim, ya, yang suka menzalimi orang lain. Maka ini pun tidak dapat meminum air telaga Kausar. Yang keenam, orang yang menentang sesuatu yang datang dari Nabi. Dia suka menentang sesuatu yang datang dari Rasulullah. Dia tak percaya, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dengar, dia tak percaya. Langsung dia tak percaya. Ya, banyaklah zaman sekarang ni. Apa yang Nabi sebut ini benar, dia kata tak sesuai dengan zaman ini. Ya. Contoh ini contohlah sebagai mudah faham. Contoh, ada kaum wanita, kaum muslimah yang memakai purdah, ya. Memakai purdah menutup muka mereka, pakai purdah, pakai hijab, ya, jilbab. Tiba-tiba orang kata, ini tak sesuai ni, tak sesuai. Zaman ini zaman dulu, zaman-zaman dulu, Nabi Muhammad SAW dan kaum-kaum wanita zaman dulu padang pasir. Jadi mereka menutup muka mereka, takut terkena pasir. Ini, ya, ini pun menentang sesuatu yang datang dari Nabi. Sedangkan itu adalah pakaian wanita-wanita solehah di zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun tidak melarangnya, ya, tidak melarangnya. Bahkan para istri Rasulullah dan istri para sahabat pun memakainya, ya, tidak melarangnya. Dan bukanlah pakaian Arab, ya. Contoh lagi seperti memakai serban. Pakai serban pun bukanlah pakaian orang Arab dan juga bukanlah budaya orang Arab, tapi adalah sunnah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, orang yang makan di dalam dulang, ya, di dalam dulang. Kadang-kadang kita nampak orang makan dalam dulang, maka kita kata tak sesuai dengan zaman ini. Macamlah tidak cukup pinggan, kan? Tidak cukup pinggan, piring, maka pakai dulang pula. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi, makan berjemaah dan ada dulang. Jadi kalau kita tidak mampu ikut, contoh tidak mampu ikut, jadi kita jangan menolak. Takut-takut nanti di akhirat kita menyesal, kerana kita perlukan sangat air telaga Kausar untuk menghilangkan dahaga yang telah kita rasai selama kita berada 50.000 tahun di atas padang mahsyar dalam keadaan yang menderita, tak boleh duduk, panas, terik itu. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Jadi apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ya, sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam jangan kita menentang. Kalau kita tidak mampu lakukan, tidak mampu lakukan, berdiam saja, ya, dan berdoalah moga-moga kita dapat lakukan, insya-Allah, ya. Jadi air telaga Kausar ini yang kita sebut tadi adalah, para ulama ada sedikit khilaf tentang berapakah banyak air telaga Kausar ataupun haudun Nabi di akhirat kelak. Ada ulama yang berpendapat bahawa air telaga Kausar Nabi ini dua, ya. Yang berpendapat begitu adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya air telaga Kausar itu ada dua. Satu berada di dekat kawasan padang mahsyar sebelum meniti Siratul Mustaqim. Yang kedua adalah selepas manusia meniti Siratul Mustaqim, ya. Yang kedua selepas manusia meniti Siratul Mustaqim. Kerana apa? Kerana ada hadis tentang mengatakan bahawa tidak semua manusia dapat minum air telaga Kausar di padang mahsyar nanti, ya. Tidak semua manusia, seperti mana yang kita sebut tadi. Itu di antaranya manusia yang tidak dapat minum air telaga Kausar. Tidak semua manusia yang dapat minum. Jadi bermakna air telaga Kausar itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada dua.
Satu, sebelum manusia meniti sirat. Yang kedua, selepas meniti sirat. Yang pertama ini, sebelum manusia meniti sirat ni, kerana manusia kita ini, kita telah contoh menderita selepas kita dari dunia, kita akan wafat ataupun mati dahulu, kita akan mati, meninggal dunia, masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh kita telah menempuh penderitaan. Kalau orang-orang salih, alhamdulillah. Kalau orang mati beriman, alhamdulillah. Ya, tidak ada penyiksaan dalam kubur. Ya. Tetapi kalau orang yang bukan orang saleh, ya, mereka telah menempuh penyiksaan, penderitaan di alam barzakh, kemudian menempuh lagi penderitaan dan penyiksaan di padang mahsyar yang maha dahsyat itu. Akhirnya mereka menempuh kehausan, kelaparan yang amat dahsyat. Maka ketika itu memerlukan minuman air ini. Jadi barang siapa yang dapat meminum air Telaga Kausar ini, maka akan hilanglah dahaganya selama-lamanya. Dikala ketika itu manusia terlalu dahaga, ya. Kemudian selepas meniti siratul mustaqim, maka ketika itu para ulama mengatakan orang yang selesai selamat meniti siratul mustaqim itu sampai di hujung, ya, sampai di hujung di kawasan tebing menuju ke surga, maka kulit-kulit mereka semua hitam legam. Kesan-kesan bakaran api neraka yang menjulang-julang itu. Walaupun mereka selamat, tetapi kulit mereka menjadi seperti arang hitam, legam, hasil daripada kepanasan api neraka itu. Sebab itu mereka memerlukan air Telaga Kausar yang Allah berikan selepas meniti siratul mustaqim. Bila mereka minum, maka kembalilah kulit mereka, diri mereka seperti asal, ya, seperti sedia kala yang tidak ada kesan kebakaran daripada api neraka. Sebab itu kata ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahawa Telaga Kausar itu ada dua, ya, yaitu di padang mahsyar satu dan selepas meniti siratul mustaqim. Subhanallah. Kemudian kata Nabi dalam hadis, siapakah orang yang paling awal menuju ke Telaga Kausar? Ada hadisnya, tuan-tuan. Siapakah orang yang paling awal menuju ke Telaga Kausar? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan terawal yang datang ke kolamku ialah golongan muhajirin yang fakir, yang mana pakaian mereka cemar, maksudnya pakaian mereka dalam keadaan lusuh, ya, maknanya sudah lama, ya, tidak kata orang bukan barulah, ya, dan rambut mereka kusut masai. Mereka tidak sempat mengawini wanita ataupun tidak mampu, ataupun wanita pula tidak mengingini kawin dengan mereka, dan mereka tidak dibukakan pintu oleh orang. Ini orang-orang fakir, orang muhajirin, fakir tapi fakir yang beriman, fakir tapi fakir yang soleh, fakir tapi fakir yang bertakwa, fakir tapi fakir yang mengerjakan amal ibadah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang paling awal yang sampai ke air Telaga Kausar. Maknanya orang-orang miskin lah, orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya. Tetapi mereka ni soleh-soleh. Bukan maknanya fakir miskin tetapi yang tidak melakukan salat, bukan. Yang tidak beriman, tidak. Tetapi mereka ni beriman, ya. Kemudian yang akhir sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya berbangga dengan kolam masing-masing. Mereka berbangga. Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain, mereka berbangga dengan kolam masing-masing. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan selainnya menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap nabi ada kolam masing-masing, dan mereka akan berbangga dengan kehadiran yang lebih ramai ke kolam itu. Sesungguhnya aku mengharapkan akulah yang mendapat pengunjung paling ramai, kata Nabi. Jadi memanglah Nabi Muhammad SAW insya-Allah akan dapat pengunjung ramai, kerana umat Nabi Muhammad SAW adalah paling ramai sekali di kalangan umat-umat yang lain. Jadi berdoalah kita sama-sama, ya. Moga-moga kita semua ini
ya, termasuk saya sendiri, termasuk penonton semua yang menonton tazkiyah ini, kita semua dapat ya meminum air Telaga Kausar. Inilah yang kita rindui, ya, yang kita nanti-nantikan nanti di padang mahsyar. Dan ini adalah perkara benar, tuan-tuan. Cerita pasal keadaan akhirat daripada padang mahsyar, mizan penghisapan, dikira amal kita semua, termasuk meminum air haudun Nabi Telaga Kausar, ini adalah cerita benar, ya, bukan cerita rekaan ataupun dongeng ataupun rekayasa, bukan, tuan-tuan, ya. Sekarang ini kita berada di dunia. Kita merasakan bahawa cerita padang mahsyar itu sekadar cerita. Cerita akhirat itu sekadar cerita. Tetapi besok bila kita kembali ke akhirat, kita berada sudah di akhirat, maka akhirat itu nyata. Dunia ini adalah cerita. Sekarang kita berada di dunia ini nyata ya. Dan akhirat itu kita cuma cerita, mendengar cerita daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, para ulama. Tetapi nanti di akhirat akan berlaku sebaliknya, iaitu akhirat itu adalah nyata dan dunia ini adalah cerita. Subhanallah, tuan-tuan. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah ya cerita siri demi siri tentang keadaan di padang mahsyar yang begitu huru-hara, ya. Tetapi bagi mereka yang beriman, yang beramal soleh, ya, yang lengkap persiapan dan persediaannya, yang mati beriman, mati dalam keadaan banyak amalnya, ya, maka mereka di kalangan orang yang bahagia. Walaupun dalam keadaan padang mahsyar yang begitu menggerunkan, ya, menakutkan, tetapi mereka tenang kerana mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, berdoalah kita, termasuk saya sendiri yang lemah ini, ya, berdoa moga-moga kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang menonton rancangan ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, beri kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi majlis ini dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.